Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruman wa la mutawwilan ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang sekali lagi telah memberikan kepada kita peluang dan juga kelapangan untuk sama-sama kita berhimpun pada malam yang berbahagia ini. Semoga perhimpunan ini akan diberkati oleh Allah SWT. Kita ikhlaskan yang kehadiran kita di sini. Semoga Allah SWT menerima dan memberkati muslimin dan muslimat sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita tentang sejarah ataupun sirah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang daripada empat khalifah Rasyidin, khalifah yang ketiga yang memerintah dan menjadi khalifah selama lebih kurang 16 tahun. Di zaman beliau berlaku banyak peristiwa-peristiwa besar, dan di antaranya pembinaan armada Islam yang pertama berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Pembukaan Pulau Cyprus juga berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Kemudian banyak lagi pembukaan lain, negara-negara Islam yang lain menyempurnakan pembukaan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan juga berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Kemudian pada 6 tahun yang terakhir berlakulah zaman Vietnam, dan sebagaimana yang pernah kita bincangkan sebahagiannya pada siri-siri yang lepas. Dan kita juga telah sebutkan pada bulan lepas tentang kisah Abdullah bin Sabah ataupun sejarah dan permulaan gerakan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah seorang Yahudi daripada Yaman yang berpura-pura masuk Islam, kemudian berusaha untuk merosakkan umat Islam, dan pada masa itu daripada hari ke hari dengan menggunakan kebijaksanaannya dan juga dengan menggunakan budaya dan seumpamanya, sehingga di hujung hayat Sayyidina Uthman berlaku peristiwa yang tak pernah berlaku dalam sejarah Islam, dan iaitu pembunuhan seorang khalifah di tangan seorang Muslim, di tangan pemberontak Muslim. Dan kalau kita tengok, Sayyidina Umar meninggal dunia dibunuh oleh seorang majusi, tapi Sayyidina Uthman dibunuh oleh orang-orang Islam sendiri. Ini semua antara Abdullah bin Sabah. Itu yang telah merupakan antara Abdullah bin Sabah. Dan pada bulan lepas juga kita telah menyebutkan bahawa apa yang berjaya dilakukan oleh Abdullah bin Sabah sebenarnya bukan secara mutlak disebabkan oleh kerana kecerdikannya sahaja, tetapi berlaku beberapa perubahan dalam tarkib mujtama ataupun dalam struktur masyarakat di zaman Sayyidina Uthman yang membezakannya dengan zaman Sayyidina Umar dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi perbezaan dan susunan masyarakat pada masa itu memudahkan Abdullah bin Sabah untuk memainkan ataupun untuk menjayakan rancangan-rancangan dan juga rencana jahat. Jadi insyaAllah muslim-muslimat sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan tengok secara ringkas beberapa perkara ataupun beberapa susunan dalam masyarakat Islam di zaman Sayyidina Uthman yang membezakannya dengan zaman Sayyidina Umar dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi muslim-muslimat sekalian, kalau sekiranya kita melihat pada sejarah, kita tengok bahawa Rasulullah SAW memulakan dakwah terbuka dan dengan hanya beberapa orang pengikut. Ini dengan hanya beberapa orang pengikut. Kemudian ketika mana Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, sebenarnya orang Islam pada masa itu hanya ada ratusan sahaja. Ada 300 lebih sahaja orang Islam pada masa itu. Tetapi mereka adalah bukan orang-orang Islam yang kuat. Dan apabila Rasulullah SAW pergi ke Madinah, selepas daripada Fathu Makkah, selepas daripada pembukaan Makkah, pada masa itu berlakulah pemasukan ke dalam Islam daripada golongan-golongan yang sebelum ini menolak. Contohnya macam peristiwa Taif, peristiwa yang kita tahu berlaku pada Amul Huzni, pada tahun kesedihan, tahun di mana Rasulullah SAW kehilangan Abu Talib dan juga kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Pada tahun itu berlaku peristiwa Taif di mana Rasulullah berdakwah kepada penduduk Taif, tetapi mereka membalas dakwah Rasulullah SAW tersebut dengan balingan batu.
Yang paling bukannya orang dewasa, tetapi sebaliknya yang palingnya adalah kanak-kanak. Kan menunjukkan betapa hinanya, kan betapa hinanya Rasulullah SAW di pandangan mata orang-orang Taif. Tetapi akhirnya bila berlaku pembukaan nikah, dan benarlah sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan Allah SWT dan pembukaan, dan kamu akan melihat di situ orang akan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Bertasbihlah kepada Allah SWT dan istighfarlah kepada Allah SWT, minta ampun. Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Pengampun. Apa yang disebutkan oleh Allah SWT berlaku selepas daripada Fathu Makkah. Fathu Makkah berlaku pada tahun 8 Hijrah. Dan tidak lama selepas itu pada tahun 9 Hijrah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan apabila Rasulullah SAW meninggal dunia, bilangan orang Islam pada masa itu melebihi 120,000 orang. Daripada hanya 300 lebih setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Tetapi akhirnya ketika mana Rasulullah SAW meninggal dunia, setelah 23 tahun berdakwah di sepanjang tanah Arab, akhirnya orang Islam pada masa itu mencecah bilangannya 120,000 orang. Satu bilangan yang cukup banyak. Satu bilangan yang cukup banyak. Kemudian bila masuk zaman Sayyidina Abu Bakar, berlaku peristiwa riddah, peristiwa murtad. Di mana ada orang Islam yang tak nak bayar zakat, ada orang Islam yang ikut nabi palsu, dan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk menguruskan selama lebih kurang 11 bulan, sibuk untuk menguruskan golongan-golongan yang murtad. Sebab itu berlaku pembukaan di zaman Sayyidina Abu Bakar hanya sedikit sahaja. Tetapi bila masuk zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar mewarisi kestabilan politik daripada zaman Sayyidina Abu Bakar. Pada masa itu berlaku pembukaan yang begitu luas. Afrika dibuka di zaman Sayyidina Umar, Al-Quds sendiri dibuka di zaman Sayyidina Umar, Misal dan seumpamanya. Kemudian begitu juga Al-Qadisiyah. Perang Qadisiyah di antara perang yang paling dahsyat dalam sejarah Islam juga berlaku di zaman Sayyidina Umar. Perang Al-Qadisiyah, iaitu pembukaan ataupun kejatuhan Empire Parsi. Kita tahu bahawa di zaman ketika mana Rasulullah SAW memulakan dakwah, ada dua empire di dunia, iaitu Empire Rom dan juga Empire Parsi. Empire yang paling pertama jatuh adalah Empire Parsi di zaman Sayyidina Umar. Kemudian bibit-bibit kejatuhan Empire Rom berlaku apabila Al-Quds itu jatuh. Al-Quds itu jatuh. Ini semua benda-benda besar yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Bila masuk zaman Sayyidina Utsman, pada masa itu berlaku pembukaan yang begitu banyak. Orang-orang yang berada pada masa itu dalam susunan masyarakat Islam, dia dah berbagai. Bukan hanya orang Arab Quraisy, bukan hanya Bani Hashim, bukan hanya Muhajirin dan juga Ansar, tapi sebaliknya daripada negara-negara yang berbagai. Jadi dikata kat sini bahawa diringkaskan masyarakat pada masa zaman Sayyidina Utsman, pada masa itu dia terpecah kepada 4 kelompok yang besar. Keempat-empat kelompok dia saling memberikan kesan kepada sistem masyarakat pada masa itu. Beberapa pelanggaran berlaku dan beberapa kekuatan juga tercipta pada masa itu. Jadi keempat-empat golongan ini adalah merupakan golongan yang paling besar yang didapati duduk di semenanjung tanah Arab dan juga di beberapa negara yang telah ditakluk oleh Islam. Golongan yang paling sikit, golongan yang paling sikit ini adalah merupakan satu golongan yang disebut sebagai Qita' al-Asbaqi, iaitu golongan yang awal masuk Islam daripada kalangan sahabat. Mereka ni duduk dekat Mekah, duduk dekat Madinah, duduk dekat Taif, duduk dekat bandar-bandar kecil sekitar Mekah dan Madinah. Sekitar Mekah dan Madinah. Tetapi pada zaman Sayyidina Utsman, bilangan mereka ni telah pun berkurangan. Mereka ni telah berkurangan. Kalau zaman Sayyidina Umar pun dah kurang, zaman Sayyidina Utsman lagi